you cakap, sila duduk. Sila duduk. Mari cakaplah. Tumpang bukan pokok tumbang. Sila ganti B dengan P. Apa nama Kota Darul Aman. Tak sama pokok tumbang dengan pokok tumpang tu. Tu saya kata hatimu bersih. Baru boleh buat ucapan. Saya tak bagi you cakap. Tu dia kata jangan buat tuduh-tuduh. Saya dah duduk. Berhenti. Saya tak bagi awak cakap. Saya lagi termenung. Lebay ni tahu ke peraturan macam mana di Dewan Negeri, Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara yang boleh menghentikan seseorang bercakap ataupun memberi ucapan adalah speaker. Bukan Menteri Besar. Jadi kamu merasakan kamu sebagai Menteri Besar, dah duduk. Saya tak bagi awak cakap. Itu bukan kuasa kamu. Itu kuasa speaker. Saya geleng kepala lah bila dengar. Sebab itu saya katakan bukan senang saudara nak jadi Menteri Besar, nak jadi penjawat awam. Kena tahu aturan. Macam mana nak berucap. Macam mana tingkah laku di Dewan. Rakyat tadi tu dia adalah menzahirkan apa yang dikerohkesahkan oleh rakyat. Dia wakil rakyat. Dia berhak untuk bertanya. Kenapa kamu tunjuk kamu punya agak lebay ni itulah. Bila kita kata begitu, orang marah kat saya. Tapi saya tengok berdensing telinga saya. Ini tidak adalah peraturan. Bukan itu caranya. Yang saya dengar dalam YouTube. Saya rasa benda ini perlulah ditangani. Dan saya haraplah Datuk Menteri Besar, you must know your limit lah. Baru bukan artinya anda sebagai Menteri Besar, anda menguasai semua. Anda boleh menghentikan orang berucap? Tak boleh. Yang boleh menghentikan siapa? Dia berjangkit perangai wabi tangga batu. Begitulah Saudara Nuraidah Kamarudin. Yang tangga batu dia Melaka, tak cerita lah kan. Nukri menzahirkan kehidupan rakyat. Dapatan beliau, rakyatnya dijitra terpaksa memancing ikan. Di parit-parit, di sungai-sungai untuk dijadikan makanan. Itu menggambarkan kemiskinan rakyat. Dia tahu, dia kata saya dulu pun macam tu jugalah. Saya suka hobi tangkap ikan, kadang pergi pukat, kadang saya dengar macam tu, ya Allah, kalau ginilah keadaannya, macam manalah Kedah nak maju? Dia terpulanglah pada anda, orang Kedah, Cik Oi. Itulah lagak Menteri Besar yang pada. Orang nak bercakap, dia tak bagi. Saya minta maaf lah, lepas satu-satu. Ini saya melihat bahawa kadang-kadang politik kita ni memang bercempera. Dan kehidupan rakyat tidak disantuni. Akhirnya apa yang dilontarkan, apa yang disoalkan oleh wakil rakyat, dua-dua wakil rakyat tadi, seolah tidak dilayan. Tidak ada sentuhan mampu untuk membeli komputer. Janganlah diserah dia, janganlah diseranah dia. Patutnya cari upaya. Saya haraplah, bagi saya mengharapkan agar profesor sebut, you deserve to be fired. Saya tengok dalam YouTube, saya geleng kepala. Memang saya geleng kepala. Berdesuk telinga saya bila saya dengar cara Menteri Besar Kedah, Lebay Sanusi ni, cara dia menjawab soalan yang dibangkitkan oleh Adun Kota Seputih. Itu Yang Berhormat Dr. Salmi Ahmad. Memanglah Dr. Salmi Ahmad dari Parti Amanah. Dia bertanya dalam Dewan Negeri Kedah. Dia bertanya, apakah Yang Berhormat Menteri Besar sedar adanya tuduhan? Bukan dia menuduh pun. Dia minta apakah Yang Amat Berhormat Menteri Besar tahu bahawa adanya kejadian katanya melibatkan pihak yang menjadi sebagai yang menjadi konsultan bagi projek pembinaan asrama di Kedah yang menuntut wang daripada kontraktor sampai 3-4 juta. Jadi dia sebagai wakil rakyat, dia menzahirkan pandangannya. Dia melahirkan persoalan. Masalahnya, ini lebay ni yang duk marah pasal apa? Seolah-olah dia nak membela pula konsultan tersebut. Tu dia kata, jangan buat tuduh-tuduh. Saya dah duduk. Berhenti. Saya tak bagi awak cakap. Saya lagi termenung. Lebay ni tahu ke peraturan
Macam mana di Dewan Negeri, Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara. Yang boleh menghentikan seseorang bercakap ataupun memberi ucapan adalah speaker. Bukan Menteri Besar. Jadi kamu merasakan kamu sebagai Menteri Besar, duduk, saya tak bagi awak bercakap. Itu bukan kuasa kamu. Itu kuasa speaker. Saya geleng kepala lah bila dengar. Sebab itu saya katakan bukan senang saudara nak jadi Menteri Besar, nak jadi penjawat awam. Kena tahu aturan. Macam mana nak berucap. Macam mana tingkah laku di Dewan. Bila saya dengar kata, dah, berhenti. Saya tak benarkan awak bercakap lagi. Yang boleh berhenti itu speaker. Kalau rasa tak sesuai, point of order. Bangun, point of order, Tuan Speaker. Ataupun Datuk Speaker, saya mohon supaya yang buat speaker menghentikan simpulan bin simpulan daripada meneruskan ucapan begitu kerana saya melihat adanya unsur-unsur fitnah. Bolehlah begitu. Ini tidak. Tiba-tiba dah berhenti. Saya tak izinkan awak nak bercakap, ini semua fitnah. Who are you? Jadi rosak perjalanan Dewan ni. Dewan yang mulia tempat. Dia sebagai ini wakil rakyat tadi tu, dia adalah menzahirkan apa yang dikeroh kesahkan oleh rakyat. Dia wakil rakyat, dia berhak untuk bertanya. Kenapa kamu tunjuk kamu punya agak lebay ni itulah. Bila kita kata begitu, orang marah kat saya. Tapi saya tengok berdansing telinga saya. Ini tidak adalah peraturan. Bukan itu caranya. Yang saya dengar dalam YouTube. Saya rasa benda ini perlulah ditangani. Dan saya haraplah Datuk Menteri Besar, you must know your limit lah. Bahawa bukan artinya anda sebagai Menteri Besar, anda menguasai semua. Anda boleh menghentikan orang berucap? Tak boleh. Yang boleh menghentikan siapa? Dia berjangkit perangai wabi Tangga Batu. Begitulah Saudara Nuraidah Kamarudin. Yang Tangga Batu dia Melaka, saya cerita lah kan. Ini saya tengok kadang-kadang. Malahan waktu Datuk Mukris selaku Adun Jitra, dia menzahirkan dalam YouTube tu lah saya dengar. Dia kata bahawa susahnya rakyat di Kedah sekarang. Terpaksa sampaikan mengail ikan. Itu mencari ikan haruan atau ikan puyuh untuk dijadikan lauk. Begitulah sukarnya kehidupan sekarang rakyat. Jadi Yang Amat Berhormat Menteri kena tahu, Yang Amat Berhormat Menteri Besar kena sedar tentang kehidupan rakyat. Dia bangun, dia cerita, memanglah itu hobi. Lain dia tanya, lain dia jawab. Yang Muhammad Mukris menzahirkan kehidupan rakyat. Dapatan beliau, rakyatnya di Jitra terpaksa memancing ikan. Di parit-parit, di sungai-sungai untuk dijadikan makanan. Itu menggambarkan kemiskinan rakyat. Dia tahu, dia kata, saya dulu pun macam tu jugalah. Saya suka hobi tangkap ikan, kadang pipukat, kadang saya dengar macam tu, ya Allah, kalau ginilah keadaannya, macam manalah Kedah nak maju. Dia terpulanglah pada anda, orang Kedah, Cik Oi. Itulah lagak Menteri Besar yang pada. Orang nak bercakap, dia tak bagi. Saya minta maaf lah, lepas satu-satu. Ini saya melihat bahawa kadang-kadang politik kita ni memang bercempera. Dan kehidupan rakyat tidak disantuni. Akhirnya apa yang dilontarkan, apa yang disoalkan oleh wakil rakyat, dua-dua wakil rakyat tadi, seolah tidak dilayan. Tidak ada sentuhan. Kita mengharapkan agar ini dijadikan contoh dan tauladan oleh pimpinan kerajaan negeri yang dikuasai oleh Barisan Nasional. Lihat bagaimana Yang Berhormat Datuk Syarani menyantuni setiap permasalahan rakyat. Apabila wakil rakyat bercakap, dia dengar. Kemudian kalau nak beri penjelasan, selepas semua dah bercakap, baru dia bangun. Saya nak sentuh apa yang dikatakan oleh Kota Tampan ke, oleh Yang Berhormat daripada Gerik ke, Yang Berhormat daripada Lumut ke, Yang Berhormat daripada Pasir Panjang ke. Dia cerita. Itu cara dia. Begitu juga saya lihat bagaimana Datuk Sulaiman Ali begitu bersopan menyantuni kehidupan rakyat apabila wakil rakyat bangun ataupun menzahirkan pandangan. Sepatutnya begitu. Bukan nak tunjuk kita ni hebat. Jawatan yang anda pegang tak lama, Pak Lebay weh. Tunggulah nanti. Kalau rakyat berkeputusan baru anda patau. Aduh. Saya tak mau menuduh lah nak kata Lebay ketum dan sebagainya. Saya tak nak menuduh saya. Itu tak baik bagi kita. Tapi saya mengharapkan agar kesedaran menjelma dalam pemikiran, dalam kehidupan harian Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Kedah. Supaya rakyat tidak melihat institusi
kerajaan di Kedah itu dalam keadaan cacar marba. Itu saja bila saya lontarkan pandangan. Ini satu hal lagi, kita sebagai pemimpin atau siapa saja, kita must be smart people. Tapi masalahnya sekarang ni, kenapa kita tidak jadi bijak? Akhirnya jadi bodoh. Sebagaimana apa yang berlaku, yang tular hari ini dan semalam. Ini kisah seorang pelajar di seorang siswazah di Pusat Pengajian Tinggi yang dicerca oleh dan dihina oleh seorang profesor. Benar, mungkin video itu katanya berlaku tahun lepas. Tak tahulah sama ada tahun lalu ataupun baru lalu ataupun kemarin. Semalam saya tak ambil kisah. Tetapi seorang profesor tak sepatutnya melakukan cercaan kepada pelajarnya hanya kerana dia tidak ada kemampuan nak beli komputer. Yang lebih menyakitkan hati kita apabila profesor tersebut menyebut, aku bencilah dengan orang yang dalam kumpulan keluarga B40. Kenapa begitu sekali? Beliau adalah merupakan tenaga pengajar di Pusat Pengajian Tinggi yang diasaskan hanya bermatlamatkan untuk memberi peluang kepada warga bangsa kita menuntut ilmu kerana mereka tidak berkemampuan untuk belajar di universiti-universiti yang dikatakan universiti swasta, diwujudkan. Dia belajar di UiTM, di Sri Iskandar. Saya bila melihat benda begitu, saya tersentuh. Kerana universiti atau sekolah sepatutnya universiti atau sekolah yang sepatutnya menyediakan keperluan pendidikan. Jadi bila pelajar sebut, siswazah sebut tidak mampu untuk membeli komputer, janganlah diserah dia, janganlah diseranah dia. Patutnya cari upaya. Saya haraplah, bagi saya mengharapkan agar profesor sebut, you deserve to be fired. Walaupun saya dengar Kementerian Pengajian Tinggi telah pun mengarahkan agar Universiti Teknologi Mara memberi penjelasan berhubung isu yang tular dalam satu klip video. Ini kata Datuk Norani Ahmad. Itu Alhamdulillah satu tindakan yang cepat, yang bijak. Malahan pihak universiti juga, Universiti Teknologi Mara yang mengatakan bahawa dia akan mengambil tindakan sewajarnya terhadap pensyarah kontrak yang tular memperlekehkan pelajar dari keluarga B40. Demikian menurut Naib Chancellor UiTM, Profesor Datuk Dr. Roziah Muhammad Jano. Saya bersetuju dengan sebarang tindakan itu. Tak sepatutnya. Anda orang terpelajar. Kenapa orang terpelajar boleh bersikap kurang ajar? Bagi saya lah, sebab saya pernah mengalami waktu saya belajar sekolah dulu. Bila tak cukup duit nak beli buku, bila cikgu marah dekat kita, terasa ini kan pula bila diseranah. Suruh pula, kamu ada kakak ke? Kalau kamu ada kakak, suruh dia gadai emas. Apakah dia tahu kakak tu ada emas? Kamu ada mak ke? Suruh mak kamu gadai emas. Apakah dia tahu latar belakang kehidupan pelajar tersebut? Saya haraplah benda ini jadikan pengajaran kepada setiap profesor, khususnya tenaga pengajar di UiTM. Kena ingat, UiTM itu diasaskan untuk memberi pendidikan, peluang pendidikan kepada warga bangsa Melayu, anak-anak muda kita ini. Mereka dahagakan untuk menimba ilmu, untuk meneruskan kehidupan. Jangan anda merasakan anda dah, sebab saya tengok jugalah gambar tular dalam media sosial. Dia bergambar dengan kereta BMW-nya. Anda kaya okeylah, tapi janganlah memperlekehkan kehidupan warga kita.